KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar semua? Hari ini kita dah berapa hari kita berpuasa? InsyaAllah kita doa kepada Allah Azza wa Jal supaya mengurniakan kepada kita puasa yang diterima. Dan insyaAllah kita doakan semoga Ramadan ini akan sentiasa menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik daripada masa ke masa. Dan hari ini umat Islam sedang mengalami ataupun sedang berhadapan dengan satu musim yang penuh dengan kebaikan. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa supaya apa? Supaya kita semua akan menjadi hamba Allah yang lebih baik. InsyaAllah, sekadar untuk nak menahan diri daripada lapar dan dahaga tidak menjadi masalah yang besar kepada diri kita. Kecuali dekat sana ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah hari ini Ustaz suka untuk nak mengingatkan kita semua supaya insyaAllah kita dapat pahala puasa yang lebih besar. Dan ini juga merupakan salah satu daripada elemen nasihat di dalam agama. Jadi dalam slot motivasi pagi pada hari ini bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, insya-Allah kita akan berbicara tentang beberapa kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kita tak nak puasa kita ni akan jadi sekadar lapar dan dahaga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, rubba saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Kan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh jadi orang yang berpuasa itu dia tidak akan mendapat apa-apa melainkan lapar, dan boleh jadi orang-orang yang bangun, iaitu orang yang qiyamul lail, mereka ini tidak mendapat apa-apa melainkan dengan berjaga sahaja. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini telah menjelaskan kepada kita ada di sana golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok daripada kalangan manusia yang berpuasa, tetapi Allah tidak menuliskan baginya pahala, Allah tidak mengurniakannya ganjaran orang-orang yang berpuasa. Dan apa yang mereka akan dapat? Cumalah lapar, cumalah dahaga. Kerana apa? Kerana diri kita tidak mampu untuk nak menahan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah. Mata kita melihat perkara-perkara yang haram, telinga kita mendengar ke arah perkara-perkara yang haram, lidah kita bercakap perkara-perkara yang haram. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Isra telah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata setiap daripada pendengaran kita, setiap daripada penglihatan kita, setiap hati kita nanti dekat akhirat kelak akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis tadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita ada sekelompok manusia yang lain cuba untuk nak melakukan qiyamul lail, tetapi tidak ditulis pahala qiyamul lail di sisi Allah. Boleh jadi kerana mereka ini tidak ikhlas di dalam ibadah mereka, ataupun kerana ibadah mereka itu tidak bertepatan dengan petunjuk dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz nak kita semua orang-orang yang berpuasa ni cuba untuk nak menghindarkan diri daripada terjebak ke dalam lembah maksiat. Bila kita kata maksiat ni, dia bukan hanya sekadar zina, bukan hanya sekadar melakukan dosa-dosa besar, tetapi maasi ni ataupun maksiat ni adalah segala sesuatu yang menyalahi perintah Allah Azza wa Jal.
puasa kita ni bukan sekadar untuk nak kita menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja, tetapi kita nak menahan diri kita, anggota tubuh kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Itu faedah daripada kita berpuasa. Semoga satu hari nanti bila mana kita bergraduasi daripada madrasah Ramadan ini, kita akan jadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang lebih bertakwa. Kita tak mau bila mana kita dah lepas ataupun melepasi fasa Ramadan ini, sikap kita masih sama lagi seperti sebelum Ramadan, ataupun lebih teruk lagi daripada sebelum Ramadan. Kita nak lepas Ramadan ni kita jadi orang yang lebih baik, bukan sama, bukan lagi teruk, lebih baik. Itu faedah daripada kita berpuasa. Berpuasa ini bukan hanya puasa perut sahaja, tetapi kita nak puasa, nak latih diri kita ni. Sebab itulah Allah perintahkan kepada kita untuk nak berpuasa. Jadi kita kena cuba untuk nak jaga betul-betul apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jangan buat apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Sama ada dosa tu besar, sama ada dosa tu kecil, kita kena cuba sedaya upaya untuk nak menahan diri kita. Itu adalah faedah kita berpuasa. Apa yang Ustaz nampak, beberapa kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, tetapi ramai daripada kalangan mereka tidak sedar. Ramai daripada mereka tak merasakan benda itu silap ataupun sia-sia, dan mereka masih lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini melakukan perkara-perkara sedemikian. Jadi pada hari ini insya-Allah Ustaz akan cuba sentuh secara ringkas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah kita bertemu lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen yang kedua ini. Kita sedang berbicara tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Baik, kesalahan yang pertama iaitu ramai daripada kita seringkali melewatkan salat daripada waktunya. Kita akan tengok sebahagian daripada orang-orang yang berpuasa, dia sometimes lepas dia berpuasa, dia bersahur awal. Bila dia bersahur awal, lepas dia bersahur tu dia ngantuk sangat, dia pun terus tidur sebelum dia menunaikan solat subuh. Dan dia tertidur, dia terlepas sampailah matahari dah terbit, baru dia nak terjaga, baru dia nak menunaikan salat subuh. Maka dia tercicir melakukan salat subuh. Ini antara kesalahan pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Sebahagian yang lain pula, dia tertidur sebelum salat asar, ataupun dia tidur pada siang hari sampai dia tak bangkit melainkan dah terbenamnya matahari. Dia tercicir solat asar. Dulu masa Ustaz belajar dekat negara Arab dulu, ramai juga daripada kalangan orang Arab ni dia suka tidur siang. Sebab Ramadan ni malam ni dia tak tidur. Siang dia tidur straight sampai boleh terlepas solat zuhur. Dia bangun lepas asar. Dia tak rasa lapar pun siang hari tu kan, sebab malam tu dia dah terjaga. Sedangkan apa yang Allah kata dalam surah An-Nisa, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'annantum faqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah kata sesungguhnya salat itu Allah telah tetapkan ke atas orang-orang yang beriman waktu-waktunya yang tertentu. Dalam hadis Buraidah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salat al-'asr faqad habita 'amaluhu." Sesiapa yang meninggalkan salat asar, maka dia punya pahala dia akan, ataupun amalannya, pahala amalannya itu akan tergugur. Dalam Al-Quran Allah cela orang-orang yang tak jaga waktu salat dia. Dalam suratul Ma'un Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun."
Allah kata binasalah, celakalah orang-orang yang salat. Jangan berhenti kat situ. Allah kata alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang melekakan salat-salat mereka. Adakah melekakan salat ni maksudnya kita tidak khusyuk? Tidak. Tetapi maksud sahun kat sini adalah orang yang tidak menjaga waktu salat, orang yang melewatkan waktunya daripada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Mus'ab bin Sa'ad, dia kata sa'altu abi, aku bertanya kepada ayah aku, apa pandangan kamu wahai ayah, alladzina hum an salatihim sahun, ayat yang kita bacakan tadi. Dia kata ayyuna la yashu wa la yuhaddithu nafsah, siapa daripada kalangan kita yang tidak leka ketika kita solat? Maksudnya siapa daripada kalangan kita yang tidak fokus kepada solat? Semua kita mesti ada terfikirkan sesuatu. Tetapi kata ayahnya, laisa bidzalik, innama huwa idha'atul waqti yalhu hatta yadhi'al waqt. Bukan itu wahai anakku, tetapi orang yang leka dalam solat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang mensia-siakan waktu mereka, yang leka dengan masa mereka, tercicir waktu mereka sampai terlewatkan salat mereka. Orang yang sebeginilah yang Allah telah firmankan dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat serta menurut hawa nafsu mereka dengan melakukan maksiat, maka Allah kata mereka akan menghadapi azab di dalam neraka. So itu kesalahan pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Ingat, jaga waktu tidur kita. Jangan kita tidur sampai terlepas waktu salat kita. Kemudian antara kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa iaitu mereka banyak mengabaikan salat jemaah. Dan sebahagian daripada orang yang berpuasa, mereka menunaikan salat pada waktunya, tetapi mereka mengabaikan salat jemaah. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah An-Nisa, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Allah kata, apabila engkau wahai Muhammad berada di dalam kalangan mereka semasa berperang, lalu engkau mendirikan salat dengan menjadi imam, maka hendaklah satu golongan ataupun satu puak daripada mereka berdiri menunaikan salat bersama-sama dengan engkau, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh, dan hendaklah datang pula puak lain yang kedua yang belum salat. Maksudnya dalam ayat ni Allah nak ceritakan tentang ketika dalam peperangan, even masa kita berperang dalam keadaan nyawa kita terancam sekalipun, Allah masih lagi perintahkan kepada kita untuk nak menunaikan salat jemaah. Menunaikan salat jemaah dengan kaifiat cara-cara ketika kita sedang dalam keadaan berperang. Maka itu dalam peperangan pun Allah tuntut kita untuk nak salat jemaah, apatah lagi ketika di luar daripada peperangan dalam keadaan yang aman damai seperti kita ini. Tetapi ingat, orang-orang yang ada sifat munafik di dalam hatinya, mereka akan sentiasa berasa berat untuk nak melakukan salat secara berjamaah, khususnya di masjid-masjid Allah. Kata Nabi SAW, inna athqalas salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat dirasakan ke atas golongan orang munafik ini adalah salat isya' dan juga salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan.
Kalaulah mereka tahu apa yang Allah sediakan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang menjaga salat mereka, salat Isyak dan salat subuh khususnya, nescaya mereka akan datang ke masjid-masjid Allah dalam keadaan yang merangkak. Sampai Nabi bagi tahu, aku ni hampir-hampir saja nak rasa macam nak bakar rumah-rumah orang munafik ni, yang mana mereka ini tidak datang salat, yang cuma berpura-pura. Jadi kita tak maulah tergolong dalam keadaan orang yang munafik ni. Ini menunjukkan betapa solat jemaah itu sangat-sangat dituntut kepada kita orang-orang Islam, khususnya kepada golongan lelaki di rumah-rumah Allah. Jadi insya-Allah kita cuba elakkan daripada kesilapan-kesilapan begini, walaupun of course kita rasa berat untuk nak kita jaga secara konsisten, tapi kita usahakan insya-Allah sikit demi sikit. Baik, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita sambung lagi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita teruskan lagi dengan segmen kali ini yang kita sedang membicarakan tentang beberapa kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Okey, antara kesalahannya adalah kita menghabiskan banyak daripada masa kita berjaga dengan menonton TV, menonton movie, ataupun kita ni duk leka dengan hiburan-hiburan, yang mana kita tahu sekarang ni manusia ni dia ada macam-macam racun dalam kehidupan dia, dan sampai melarikan maksud Ramadan itu daripada kehidupan kita. Bila kita tengok TV, ataupun sekarang ni tak payah TV lah, kadang-kadang kita tengok handphone, kita tengok cerita-cerita movie-movie dan sebagainya, kita akan nampak banyak aurat-aurat. Kemudian kita akan didedahkan, dihidangkan dengan ideologi-ideologi daripada barat, yang mana mereka ini ada kalanya ada agenda dia, bukan hanya semata-mata untuk nak membuatkan kita ragu-ragu terhadap agama kita, cukup untuk buatkan kita rasa macam agama kita ini telah memenjarakan kita. Mereka ingin menunjukkan kepada kita dunia ataupun syurga dunia ini, yang membuatkan akhirnya kita akan rasa lemah untuk nak menjadi orang Islam yang baik ataupun mukmin yang bertakwa. Dan amat malang kalaulah kita menghabiskan banyak daripada waktu-waktu kita berjaga ketika Ramadan ini untuk nak menonton perkara-perkara sebegini. Kemudian antara kesalahan yang juga seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa adalah mereka ini, iaitu orang-orang yang diuji dengan bahana rokok. Semoga Allah memberikan kepada mereka semua hidayah. Orang-orang yang berokok ni sepatutnya masa dia berpuasa, dijadikan bulan puasa ni sebagai medan untuk nak dikurangkan. Setiap tahun dikurangkan portion dia berokok, daripada subuh sampai maghrib kita tak merokok. Tetapi selepas daripada Ramadan, kita kembali meneruskan tabiat lama kita. Kita tak cuba untuk nak tahan diri kita, kurangkan rokok kita sebagaimana ketika Ramadan. Kita kembali balik kepada zaman sebelum kita Ramadan. Dan tak kurang juga ramai daripada kaki-kaki perokok ini yang mana mereka ini membuka puasa dengan rokok. Daripada mereka ini sepatutnya berbuka dengan perkara-perkara makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah, daripada makanan minuman yang tayyibat, yang baik-baik, tetapi mereka berbuka dengan rokok. Mungkin ada yang minum sikit tapi kemudian dia terus merokok. Sedangkan ini semua perkara-perkara yang Allah larang, kerana dia memberi mudarat bukan hanya kepada diri kita tetapi kepada orang lain juga. Sebagaimana dalam suratul A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allah Azza wa Jalla sebut dalam suratul A'raf, orang-orang yang ikut Rasulullah Nabi yang ummi, yang mana mereka dapati tertulis nama-namanya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,
Dia menyuruh mereka ke arah perkara yang baik, melarang daripada perkara-perkara yang keji, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, mengharamkan segala benda-benda yang buruk, dan dia cuba untuk nak menghapuskan daripada mereka belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya serta mengikut cahaya yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran, maka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi kita kena cuba untuk nak follow ajaran Islam, menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang sebegini. Kemudian antara kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, iaitu kita tidak menjaga lidah kita. Kita cakap benda-benda yang tak baik, tak senonoh. Kita buat benda-benda yang Allah telah larang. Sedangkan Nabi SAW beritahu, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajat fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, maka Allah tak ada keperluan, Allah tak berkehendakkan kepada lapar dan dahaga kita. Dan Nabi dah pesan, kalau kita tengah puasa, janganlah kita cakap benda-benda yang tak elok, janganlah kita buat benda-benda yang tak senonoh. Kalau ada orang ajak kita gaduh ke, orang caci maki kita ke, cakap, sekadar kita cakap kita ini berpuasa tanpa kita nak cuba nak bergaduh dengan dia. Baik, antara kesilapan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa juga adalah ini kita semua sadar buat, banyak tidur. Dan ada orang pula digunakan sebuah hadis yang dhaif ni, yang hadis yang tidak sahih ni, naumus saimu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu satu ibadah. Ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Jadi sebagai Muslim, kita tak seharusnya banyak membazirkan waktu kita dengan tidur. Dan setiap daripada kita ni akan ditanya nanti dekat hari akhirat nanti tentang waktu-waktu kita ke mana ianya berlalu pergi. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'alu an 'umrihi fima afnah. Kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah selain daripada ditanya. Maksudnya dekat hari kiamat kita ni semua akan ditanya tentang umur kita ke mana ianya dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang apa ilmu kita pelajari ini, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita daripada mana kita dapat, ke mana kita belanjakan, dan juga tentang tubuh kita, wa an jismihi fima ablah, apa yang telah kita kerjakan dengan anggota tubuh yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi jaga waktu kita sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan dalam perkara-perkara yang bukan dalam perkara-perkara yang hanya Allah tak suka saja, tetapi dalam perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak memberikan sebarang manfaat kepada kita. Seorang syair, pujangga ilmuwan, yang mengatakan bahawa wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu an sahla ma alayka yadhi'u. Waktu ini sangat-sangat berharga untuk nak kita jaga. Jadi jangan kita sembrono untuk nak kita mensia-siakan waktu kita, insya-Allah, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, insya-Allah sampai di sini sahaja dulu episod kita pada hari ini, dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan teruskan lagi dengan perkongsian-perkongsian yang memberikan kepada kita manfaat bersama, insya-Allah, kepada semua lapisan masyarakat. Jadi jangan tinggalkan kita akan sentiasa bersiaran setiap minggu bersama dengan saya, Dr. Kamilin Jamilin, dalam slot motivasi pagi. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.